Okey. Awak tak boleh tengok tak? Tengok tak? Tak boleh. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua yang masih lagi menunggu setia bersama-sama. Tadi kita nak break, nak tayang sikit matrikulasi, lagu matrikulasi, nak bagi aura untuk masuk matrik tu. Kan? Dia kena ada aura nak mengaji matrik ni. Kalau tak ada aura lari, dia pun lari sekali lah. Okey. So, kita sambung soalan daripada Krista Yo. Okey, adik Krista Yo tanya, Puan, adakah pencen dikira sebagai pendapatan? Tak. Sebab pencen tak bayar. Ni kan cukai kan. Jadi tak dikira sebagai pendapatan. Okey. Jadi kat situ tak payahlah. Untuk isi tu dia just tulis dekat pendapatan waris tu, dia tulis kat situ waris pencen. Okey, dah cukup. Kemudian soalan seterusnya, bolehkah daftar online kalau belum bayar yuran? Mesti kena bayar yuran baru daftar online. Tapi saya nak tanyalah juga, kenapa yang tak mau bayar yuran lagi? Kalau ada masalah peribadi dan masalah sebagainya, kontak pihak kolej lah. Okey, 04-928-6100 untuk bercakap dengan pegawai HCP sama ada saya sendiri. Saya lupa nak kenalkan diri saya kan. Saya Puan Syamsul Sakinah binti Hamzah, pegawai haiwan pelajar lah di Kolej Matrikulasi Kedah, dan bersama partner saya akan bawa bersama-sama pada hari Ahad ni dengan pelajar-pelajar, iaitu Dr. Muhammad Zaini bin Abdullah. Okey. So tu partner saya yang paling best lah untuk sama-sama kerja jadi HCP ni. Jadi kalau siapa tengok muka saya awak garang macam HCP, mana boleh duk gelak kan. Sekali pelajar semua lompat pagak, dia tak heran sekupang. Okey. Okey, jadi kalau yang luar daripada Kedah ni faham tak saya cakap Kedah ni? Tak faham? Tak faham kena praktis cakap Kedah. Sekali kalau saya duk cakap skema sangat, saya takut jadi pelik pula. Orang heran apa geng Chang Lun cakap pelik sangat tu kan. Okey. Okey, tak apa. Kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Bolehkah daftar online kalau belum bayar? Saya dah jawab tadi. Tak boleh. Dia mesti kena bayar yuran terlebih dahulu di BSN. Mana-mana BSN yang berdekatan lah. Bagi tahu nombor kod 18 untuk bayaran. Okey. Kemudian, penjamin itu adakah ibu bapa? Ya. Penjamin mesti ibu bapa. Okey. Maksudnya kalau mak ayah dia tak ada, dia anak yatim piatu, siapa yang jaga dia? Orang tu yang kena jadi penjamin dia. Siapa pula saksi? Saksi yang saya bagi tahu tadi itulah, iaitu pegawai grade A. Sama ada kalau nak bagi mudah, bawa saja semua dokumen yang perlu disahkan tu, bawa ke sekolah, pergi jumpa pengetua ataupun mana-mana penolong kanan. Sebab kat sekolah ramai penolong kanan kan, lebih daripada seorang ramai lah maksudnya. So bawa dokumen tu, minta pegawai penolong kanan tersebut ataupun pengetua tersebut untuk cap pengesahan salinan sah lah. Okey, untuk membuktikan bahawa itu adalah salinan yang betul. Okey. Seterusnya. Okey, Nur Hidayah, soalan daripada Nur Hidayah. Bagi perjanjian pengambilan itu kan penjamin tu adalah ibu bapa kita. Apa soalan dia ni? Hidayah nak tanya apa? Hidayah tulis balik. Hidayah tulis bagi perjanjian pengambilan tu kan penjamin tu adalah ibu bapa kita ke? Ibu bapa kita ke? Ya. Okey, ya. Ya betul lah ibu bapa. Baru saya jawab tadi kan untuk soalan yang kawan tanya tadi. Okey, seterusnya daripada saudara Akashah Ruslan. Ini student ke waris ni? Okey. Kalau permohonan untuk pertukaran jurusan sudah diluluskan, tapi saya dah bayar yuran untuk jurusan yang sebelumnya, adakah bayaran tersebut tidak dikira? Tu dia jenuh bayar. Kalau tak kira, mampu toke balak berbengkrak. Okey. Jadi, kalau bagi yang dah bayar yuran, macam contoh, dia dapat jurusan sains. Dia mohon untuk tukar ke perakaunan. Okey, jadi bila dia nak tukar dapat kewenangan, baru-baru ni keluar result, dia dapat. Okey, so tak ada masalah. Baki sebab jurusan sains lebih mahal kan. RM599.60.
So, untuk akaun hanya RM546.60. Jadi, perbezaan baki itu, dia boleh yang pertama, dia buat surat rasmi siap-siap untuk memohon bayaran balik lebihan yuran yang dia buat. Kemudian, sertakan bersama salinan pertukaran yang dia dah diluluskan. Dan yang ketiga, dia mesti sertakan resit bayaran di BSN. Cukup. Yang lagi satu, dia punya IC dia. Cukup 4 item ni. Dengan, satu lagi. Iaitu pengesahan akaun bank rakyat tu, salinan tu. Sebab bayaran akan terus dibuat ke akaun pelajar. Kita tak bagi cash tau. Untuk bayaran balik ni atau sebarang bayaran di Kolej Matrikulasi Kedah, kita tak akan buat bayaran secara cash. Sebab kita bukan bank. Kita tak ada duit banyak-banyak dekat bilik kewangan tu. So, kita akan buat bayaran terus ke akaun pelajar-pelajar. Jadi, lampirkan ke 5 dokumen yang saya bagi tahu tadi. Saya ulang sekali lagi ya. Yang pertama, buat surat rasmi permohonan bayaran balik lebihan. Yang kedua, sertakan bersama kelulusan pertukaran jurusan yang telah dia berjaya untuk bertukar. Kemudian yang ketiga, sertakan slip BSN tersebut yang telah dia bayar sebanyak RM599.60. Dan yang keempat, salinan kad pengenalan pelajar tersebut yang telah disahkan. Dan yang kelima, dia mesti sertakan pengesahan akaun bank rakyat pelajar. Jangan duk bagi pengesahan akaun bank rakyat waris pula. Okey, sebut pasal pengesahan akaun bank rakyat waris, saya mohon kerjasama kepada pelajar-pelajar yang akan membuat pendaftaran secara online pada 29 hari bulan ni. Tolong masukkan pelajar-pelajar punya nombor akaun bank rakyat. Jangan letakkan mak atau ayah atau Tok Wan atau Tok Net punya nombor akaun. Sebab apa saya sebut? Sebab kita dah jadi kes semester lepas. Okey, sesi lepas lah. Bila kita nak buat bayaran, dia bagi rupanya, dia main minta maaf kat saya, elang dia tak boleh masuk. Saya kata, pasal apa elang budak ni tak boleh masuk ni? Kita punya cek, semua dokumen lengkap. Rupa-rupanya akaun bank rakyat yang dia buh tu, tahu dia buh hak siapa punya? Hak Tok dia punya. Jadi agak-agak lah kalau akaun bank rakyat Tok dengan IC dia tu, bank pun kata ni dia hak bila punya akaun ni. Dengan dia punya IC. Jadi tolong letak pelajar-pelajar punya nombor akaun bank rakyat sendiri. Okey, seterusnya soalan daripada Arif Zuhairi. Pelajar PDT bayar yuran macam mana? Pelajar PDT nak bayar macam mana? Okey, Arif sila ke Bank Simpanan Nasional dan bagi tahu nombor kod nombor kod yang BSN tu iaitu 18 dan bayar sebanyak RM396.60. Okey, so kalau ikut soalan ni dah tak ada dah, yang kita dah jawab dah untuk semua. Jadi ada apa-apa lagi pelajar-pelajar ataupun waris yang masih lagi tertanya-tanya soalan lah untuk nak tanya sebarang soalan? Okey, kalau tak ada, kita tengok sama-sama. Kalau pelajar-pelajar yang masih lagi dia tidak jelas, okey, bila untuk tarikh pendaftaran, tengok dekat surat tawaran itulah yang yang tertera dekat situ, iaitu tarikh pendaftaran kolej pada 3 hingga 7 Ogos, dan pelajar-pelajar akan tahu tarikh yang detail selepas pelajar-pelajar membuat pendaftaran pada 29 hari bulan 6. Kalau pelajar buka-buka nak buka web, tiba-tiba tak boleh, tak apa, jangan kecewa dan tak payahlah duk telefon banyak kali. Buka lagi untuk esok dan seterusnya. Sebab tarikh untuk pendaftaran online tu akan tamat pada 10 hari bulan Julai 2020. Okey? Okey, seterusnya Syafiqah Zulfahmi. Assalamualaikum cikgu, nak tanya kalau ambil jurusan sains ada 3 jenis modul kan? Bila ya pelajar dapat tahu pelajar menerima modul 1, modul 2 atau modul 3? Terima kasih Syafiqah. Okey. Di matrikulasi, bila kamu dapat masuk ke Kolej Matrikulasi Kedah atau mana-mana matrikulasi,
kamu contoh kamu dapat tawaran sains. Okey, bila dapat tawaran sains maksudnya betul lah macam mana yang Syafiqah bagi tahu tadi. Kamu akan ditempatkan sama ada untuk modul 1, modul 2 ataupun modul 3. Macam mana proses pembahagian kelas tersebut dibuat? Proses pembahagian kelas tersebut dibuat berdasarkan result peperiksaan SPM pelajar-pelajar. Okey, untuk modul 1 dia akan belajar subjek apa? Okey, pelajar-pelajar akan mengambil matematik, sains pula dah. Matematik, fizik, kimia dan bio. So 4 subjek inilah. Manakala sekiranya pelajar-pelajar ditawarkan untuk modul kedua, pelajar-pelajar tidak akan belajar subjek bio, tetapi akan digantikan dengan subjek sains komputer. Iaitu pelajar-pelajar akan belajar matematik, sains komputer, fizik dan kimia. Okey. Manakala pelajar-pelajar yang mendapat modul yang ketiga, pelajar-pelajar akan mengambil subjek matematik, sains komputer, biologi dan kimia. Okey. So soalan Syafiqah tadi, pelajar-pelajar akan diberi berdasarkan result SPM yang diperolehi. Okey. Okey, seterusnya daripada Tirina Jayaraj. Okey, cikgu lepas pendaftaran di kolej kita continue dengan online classes ke? Saya bilang pendaftaran di kolej. Maksud Tirina pendaftaran di kolej pada 3 hari bulan ke? Ya, betul. Maksudnya pelajar akan daftar pada 3 sehingga 7. Habis selesai semua jumlah pelajar, hampir 3,000 pelajar kita lah yang akan mendaftar di kolej. Minggu depan hari Ahad pelajar-pelajar akan terus belajarlah. Okey, dari segi sistem belajar dan seterusnya kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Iaitu saya akan maklumkan tarikh untuk kita online. Okey, lepas ni pelajar-pelajar boleh teruskan lagi ya bersama-sama dengan kita lah unit high pelajar untuk maklumat-maklumat dari semasa ke semasa. Iaitu kita akan buat online secara terus pada 28 hari buat online pula dah, buat live. Okey, pada 28 hari bulan Jun, hari Ahad pukul 10 pagi. Kemudian pada 5 hari bulan Julai, hari Ahad juga 10 pagi juga. Dan pada 12 hari bulan Julai pada hari Ahad. Dan 19 hari bulan Julai. Dan last pada 26 hari bulan Julai. Setiap minggu kita akan bersama-sama dengan pelajar lah. So kalau ada apa-apa isu, ada apa-apa soalan boleh dikemukakan. Okey. Okey, so nanti kita akan maklum lagi dengan lebih detail lah untuk Tirina punya soalan berkaitan dengan proses kelas dan sebagainya. Okey. Okey, seterusnya ada lagi soalan. Untuk pembayaran allowance kepada pelajar-pelajar, ya betul. Untuk allowance ni tak semua pelajar yang akan dapat tau. Pelajar-pelajar yang layak saja yang akan dapat allowance aku. Iaitu dia panggil sekarang ni BSHP, iaitu bayaran bantuan sara hidup pelajar. BSH, bantuan sara hidup pelajar, iaitu sebanyak 1,250 satu semester. Setiap bulan kita akan buat bayaran sebanyak 250 kepada pelajar-pelajar yang layak. Kepada pelajar-pelajar yang tak layak, dia boleh guna allowance waris dia lah. Okay, yang tak layak ni sebab gaji dia memang tinggi lah sebenarnya. Dan 250 tu sikit je pun bagi dia. Okay. So, pelajar-pelajar yang dah gaji pendapatan bersih waris dia, yang saya ulang sekali lagi lah, tadi saya dah maklum dah. Maksudnya 10,000 dan ke bawah. 10,000 dan ke bawah gaji bersih. Pelajar-pelajar ni sahaja yang layak untuk menerima bantuan sara hidup pelajar. Kolej Matrikulasi Kedah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan daripada Syafiqah Zulfahmi, iaitu boleh minta tukar modul ke cikgu sebab saya minat nak ambil medik. Cikgu rasa modul mana yang patut ambil ya? Saya minta pendapat cikgu. Oh, nak minta pendapat. Boleh. Tapi lepas ni nak sembang lanjut, boleh mai jumpa dengan kita punya unit kerjaya lah, iaitu kita ada 4 orang kaunselor yang akan bersama-sama lah. Okey. So, untuk pertukaran modul, boleh. Tak ada masalah. Bila pelajar dah daftar pada 3 hingga 7 hari bulan Ogos nanti, pelajar-pelajar akan dapat terus modul mana. Tetapi sekiranya dia dapat modul 2, tapi dia nak buat medik, dia mesti pergi ke modul 1 ataupun modul yang ketiga. So, dia boleh buat rayuan di kolej lah, yang tu di peringkat
college. Okey. So kalau soalan Syafiqah tadi, Syafiqah memang nak buat medik. So rasa-rasa modul apa? Sudah semestinya modul yang ada subjek biologi, kimia itulah, iaitu modul yang modul 1 ataupun modul yang ketiga. Kalau dia ambil modul yang kedua, tak semua universiti yang tawarkan. Okey, tapi dia kena ingat untuk buat perubatan ni, dia kena tengok result SPM yang ada sekarang ni, yang dia dapat sekarang minimum dia mesti dapat B. Kalau dia dapat C dan sebagainya yang ke bawah, memang dia tak layak lah. Walaupun dia dapat 4 flat di peringkat matrikulasi, memang dia tak layak untuk memohon buat perubatan. Okey. Okey, seterusnya daripada Azwa Azmira. Puan, modul sains itu ditawar oleh pihak matriks dan bukan dipilih oleh pelajar. Ya, betul. Memang pelajar tak pilih. Kita yang akan bagi, pihak kolej yang akan bagi sama ada pelajar tu dia dapat modul 1, modul 2 atau modul 3. Seperti mana saya maklumkan tadilah. Sekiranya dia berhasrat untuk selari dengan dia punya kerjaya dan sebagainya, dan dia rasa kemampuan, yang penting kemampuan, jangan duk syok sendiri. Oh, saya nak jadi doktor, tapi mengaji bio dia masuk kelas duk lena, tak payahlah. Nak jadi doktor jadi hal lain. Okey, so kalau yang betul-betul minat dan dia nak selarikan kerjaya dia, tetapi dia dapat modul yang tak selari dengan laluan dia, so boleh untuk mohon pertukaran. Sebelum mohon pertukaran, rujuk dulu dengan unit kaunseling, iaitu kaunselor kita ada dekat sini ramai tau. Kalau dekat Kolej Matrikulasi Kedah yang berlesen, kaunselor ni dia ada lesen sebenarnya, termasuklah saya. Okey, tapi saya urus untuk hak ehwal pelajar lah. Okey, saya nak senaraikan kaunselor-kaunselor yang boleh kamu jumpa. Yang pertama, Encik Muhammad Faizal. Yang kedua, Dr. Nur Rosni. Yang ketiga, Puan Nur Hafiza. Yang keempat, Puan Hasliza. Dan yang kelima, Encik Zaidiman dan saya sendirilah. Tetapi kalau nak jumpa saya ni, macam nak jumpa menteri pun ada jugalah kan. Memang jam, penuh. Jadi kalau buat sesi saya baru nak Assalamualaikum, dah ada orang nak jumpa. Assalamualaikum. Jadi jumpalah dengan kaunselor-kaunselor yang bukan HCP ni lah. Okey, dan sebab kaunselor-kaunselor yang lain ni semua juga sama. Sebab kita memang ada lesen kaunseling. So jangan susah hati. Maksudnya memang dah terlatih untuk menjadi seorang kaunselor yang hebat. Hebat. Okey, seterusnya. Kita tengok soalan seterusnya daripada Cik Soleh Salikin. Betul ke? Muhammad Rani. Pendaftaran pelajar antara tarikh 3 hingga 7 kan Puan, betul? Boleh datang ikut kesesuaian masa sendiri ke atau ditentukan? Okey, saya jawab dah tadi tapi saya jawab lagi. Tak apa, tanyalah soalan 10 kali pun saya jawab soalan tu. Boleh pula dah. Tak. Nak mai daftar, kita dah tetapkan. Kalau 29 hari bulan ni, cik online, anak cik ni online. Soleh ni sebenarnya anak ke waris? Tak apalah. Jadi, student online 29 hari bulan tu, dia ranking pertama. Dia nombor 1 sekali. Jadi, dia akan daftar pada 3 hari bulan. Tapi jangan dah duk pulung tunggu pula. Saya nak daftar last sekali 7 hari bulan. Dah semua pakat nak daftar hujung, mana nak boleh kan? So, daftar sahaja. Bagi pelajar-pelajar yang 500, 600 yang pertama, dia akan daftar pada 3 hari bulan dan seterusnya lah. Bila student online nanti, dia akan automatik keluar dekat slip pendaftaran pelajar tersebut tarikh untuk dia mendaftar. Bila tarikh dia nak daftar, sama ada 3, 4, 5, 6 ataupun 7. Kalau dia ada isu, contoh sebenarnya kalau boleh kita nak pelajar-pelajar tolong ikut tempoh masa tersebut lah. Katakan dia aksiden, tapi PKP tu mana ada aksiden pun kan. Dia duduk senyap je dalam rumah, tapi mana kan. Tapi manalah nak tahu ni sebulan ni dah boleh bergerak ni. Sampai sebelum 3/8 tiba-tiba ada perkara-perkara yang tak dapat dielakkan yang menyebabkan dia tak boleh berjalan. Duduk kat rumah, duduk tidur kat rumah. Tak boleh tidur kat rumah. Kita kalau duduk kat hospital lah. Dia duduk kat hospital, doktor pun tak bagi dia keluar. Dia tak boleh nak main daftar pada 3 hingga 7 tersebut. Maka tolong kontak dengan pihak kolej dan terus berurusan lah dengan pegawai, iaitu sama ada dengan saya sendiri ataupun dengan Dr. Muhammad Zaini lah untuk maklumkan tarikh-tarikh yang sepatutnya. Tetapi tak boleh sesuka hati jugalah. Katakan kita bagi daftar 3/8, tiba-tiba dia tak, ish aku nak rehat dulu lah, letih PKP lama kan nak sambung. Nak sambung PKP sendiri pula, bulan 10 baru dia nak daftar. Tak boleh. Okey, yang tu tak boleh lah.
Tak payah mengaji dekat matrik, pergi mengaji tang lain. Okey, seterusnya cikgu lepas daftar tu kita belajar online ke? Yang tu saya akan maklumkan dari semasa ke semasa. Okey, kita tunggu keputusan daripada bahagian matrikulasi dan kita akan maklumkanlah untuk online kita yang seterusnya nanti. Okey, seterusnya Shin Hong. Okey, tadi Jiva. Thank you Jiva tanya soalan tadi. Sekarang Shin Hong. Jika SPM tak ambil sains komputer, maka tak boleh ambil modul yang ada sains komputer tak? Boleh, tak ada masalah. Okay, sebab tak semua sekolah sediakan subjek sains komputer kan. So dari segi dasarnya kita memang akan bagi tawaran kepada pelajar-pelajar walaupun dia tak ambil sains komputer, dia boleh untuk belajar di matrikulasi. InsyaAllah tak ada masalah. Bagi setakat lah ni pelajar-pelajar yang ambil sains komputer memang dia boleh bagi komitmen dan result dia pun baik. Sebab apa? Sebab bukan saja pelajar tu sendiri yang hebat. Malah untuk makluman semua, pensyarah-pensyarah dekat sini adalah pensyarah-pensyarah yang sangat hebat. Okey, maksudnya pensyarah sains komputer ni dia boleh untuk bantu pelajar-pelajar yang tak pernah ambil sains komputer, maka dia boleh untuk membolehkan pelajar-pelajar itu bersama-sama belajar di sini dan mendapat A. Bagi yang nak mengaji lah. Kalau dah mai duduk sini, duduk lena dalam bilik, nak A apa? Tak ada. Hai, bye-bye. Lepas tu pergi tang lain tu pun kalau orang nak ambil. Kalau orang tak mau ambil, duduk dah saja. Okey, seterusnya. Ada soalan. Okey, bila daftar online kita, bukan soalan ni, kenyataan. Kalau ada siapa tolong jawab? Ada orang tolong jawab dah. Terima kasih. Okey, bila daftar online kita akan dapat tarikh untuk kemasukan pelajar, betul? Okey, pelajar boleh pilih modul sendiri ke? Tu dia jenis tanya ni. Dia tanya, kita jawab, dia tanya lagi. Alamak. Aduh, ini Norizah pula. Norizah, tadi saya abang dah. Tak apa, saya abang lain. Okey, pelajar boleh pilih model sendiri. Tak, model. Tanya soalan model. Bukan model, modul. Kalau model ni, tu hak duduk. Apa ambil gambar? Okey. Norizah punya ketak nak masuk matrik. Dia type modul pun jadi model dah. Okey, Norizah. Modul akan diberi oleh pihak kolej. Okey, akan diberi oleh pihak kolej. Okey. Seterusnya, lama tak boleh nak baca. Dia tulis tulisan Mandarin ke apa ni? Tak apa. Soalannya, Puan Salina IC dan sijil lahir kena dapatkan cok daripada JPN ke? Pasal apa nak pergi JPN pula dah? Awak, ni tak daftar secara sah. Ni, hampa yang ada IC tu dah sah dah rakyat Malaysia. Yang dapat matrik tu maksudnya memang warga negara. Tak payahlah dia nak pergi JPN ke buat apa. Okey, jadi jawapan untuk sahabat kita ni, tak payah. Tengok merepek hal lain dulu baru abang kata tak payah kan. Ikut suka. Memang hobi saya, ikut suka saya nak kata apa. Okey. Okey. Jadi tak payah pergi cop kat JPN. Hanya cop pengesahan salinan asal sahaja, iaitu yang saya beri contoh tadi lah. Kalau tak mau teruk-teruk payah-payah pi je kat sekolah kamu asal. Kalau kamu mengaji sekolah SMK Pendang, pi kat sekolah Pendang. Kalau kamu mengaji sekolah menengah Sultanah Asma, pi tu sekolah saya dulu. Promosi sikit Okey, jadi kalau kamu Kolej Sultan Abdul Hamid, pi Kolej Sultan Abdul Hamid balik. Minta pengetua atau penungkalan buat pengesahan. Okey, seterusnya. Okey, soalan lagi Soalan Puan, masa SPM dulu saya tak ambil bio. Jadi nanti saya nak saya akan modul yang tak ada subjek bio ke? Memanglah. Sagi dah tak ambil bio tingkatan 4, tingkatan 5, mampus pensyarat bio jenis migraine macam mana lah nak ajar ampuh daripada awal balik. Ni pensyarat bio pun duk ada tu. Atas Aina ni. Apa Puan Jamaliah pun duk ada. Puan Jamaliah jawab sat kat bawah tu. Nak tulis apa kat dia? Okey, Puan Jamaliah pun ada, Puan Norianti pun ada, Dr. Syakir pun ada. Itu semua pensyarah bio tu. Mereka bersedia ada untuk terima pelajar tingkatan 4, 5 tak ambil bio nak ajak balik pada awal. Tapi tak boleh lah, sebenarnya tak boleh. Okey, maksudnya kita akan bagi ikut subjek yang kamu ambil sahaja. Okey, dalam bersama-sama ikut kita ni ramai pensyarah-pensyarah matrik yang follow bersama-sama. Jadi tanya soalan, mungkin mereka pun boleh jawab secara tak langsung, terutama berkaitan dengan subjek. Pensyarah-pensyarah akan bantu saya untuk jawab sekali lah. Dan ada juga lah ni bekas kerja dekat matrik, staff KMK, Puan Syarmila, terima kasih. Nak tolong dengar maklumat bagi kat anak. Anak dia pun besar lah.
Oh, anak dia dapat masuk sini. Mak yang tengok. Ke mak anak pinjam telefon mak? Tak apa, kok mana pun biar pi. Yang penting maklumat tercapai ataupun sampai. Okey, tanya diucapkan Syarmila Mila. Ni Mila Segak yang panggil dia. Okey, seterusnya soalan daripada Zuan Yeo. Oh, sedap nama. Kalau dah buka bank rakyat, kena fotostat salinan ke? Slip, bukan slip. Asal perlu bawa ke kolej ke atau smart tu daftar di kolej. Okey, Zuan, bila Zuan dah ambil daripada bank rakyat, Zuan fotostat yang asal simpan dekat Zuan, yang salinan tu picok pengesahan asal dan yang tu serah semasa hari pendaftaran. Satu salinan sahaja. Yang lain tu Zuan simpan. Okey. Seterusnya, Puan, CJ SPM yang original perlu ke masa daftar? Tak perlu untuk bawa. Kita nak salinan sahaja. Okey? Pelajar-pelajar print salinan keputusan SPM dan cop pengesahan dan bawa bersama semasa hari pendaftaran. Okey? Sebab apa? Sebab salinan tu memang sangat penting lah, kita akan guna dia punya result tu. Selain daripada kita tengok dalam sistem yang pelajar-pelajar isi, tapi kita akan cek dengan dokumen-dokumen yang disertakan. Okey. Seterusnya, salinan IC dan sijil lahir boleh dapatkan pengesahan dari penghulu? Boleh. Tak ada masalah. Okey. Sekali jangan duk teriak pula, duk tengok penghulu je ada kat sebelah rumah dia. Dia nak pergi sekolah, dia nak naik gerek, tak boleh. Nak naik motor, tak boleh. Nak naik kereta, tak boleh. Duk riau pula, tak boleh pergi sekolah. Betul pergi sekolah sebelum ni apa kan? Okey, tak apa. Bagi penghulu, tak ada masalah. Okey, seterusnya. Salam puan, semua borang kena cop pengesahan ke? Yang saya sebut tadi. Saya ulang sekali lagi ya. Linda Azim. Okey, Linda tengok bersama-sama dengan saya senarai semak dokumen pendaftaran pelajar baru. Yang pertama, surat tawaran. Linda kena cop pengesahan lah. Okey, surat tawaran. Kemudian sijil lahir dan kad pengenalan dan salinan akaun bank rakyat. 3 dokumen penting itulah yang kena buat cop pengesahan terlebih dahulu. Okey. Zuan tanya lagi, boleh tak list dokumen yang perlu disahkan dari saksi? Dokumen yang perlu disahkan dari saksi. Zuan, maksud Zuan macam mana ni? Okey, mari kita buka borang perjanjian sama-sama. Okey. Buka borang perjanjian. Okey, page yang pertama. Perjanjian pengambilan dan pembiayaan. Yang pertama mesti lekatkan stamp. Okey, stamp yang bernilai RM10 untuk 2 salinan. Dua-dua pelekat stamp. Okey. Pelajar program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia, perjanjian ini dibuat pada tulislah nanti tarikh bila yang kamu akan daftar tu. Contoh 3 hari bulan TIGA 3 hari bulan Ogos, OGOS Ogos tahun 2020, DUA PULUH 2020 dalam kurungan tu tulis 3 hari bulan 8 2020 dengan angka. Nama penjamin atau ibu bapa, nama waris kamulah. Nombor kad pengenalan, nama waris kamulah. Dan alamat waris sekarang. Okey, bagi pelajar-pelajar yang mak ayah dia tak duduk sekali, maksudnya bercerai. Kalau tak duduk sekali sebab bekerja, yang tu tak ada masalah. Tapi ni soalan saya tolong jawab sebab ada soalan. Okey, bagi mak ayah yang bercerai, tolong letakkan maklumat pelajar-pelajar yang pelajar-pelajar duduk dengan siapa. Kalau dia duduk dengan mak dia, tolong tulis maklumat mak dia. Sebab kalau apa-apa berlaku, kita akan kontak mak dia. Tapi bagi pelajar-pelajar yang dia duduk dengan ayah dia, mak dia tak ada, dia tak payah tulis maklumat diri mak dia, tulis maklumat ayah dia sahaja. So, kita akan kontak ayah dia lah kalau ada apa-apa isu. Okey, so dekat bawah tu nampak tak? Tanda tangan ringkas pelajar dengan tanda tangan ringkas penjamin. Tolong sign kecil sikit kat bawah tu. Initial. Okey, bab kata doktor di luar sana, dia kata initial. Okey. Tengok helaian yang kedua, tolong baca. Tolong baca, jangan duk sign saja. Maka oleh yang demikian, baca dalam tu apa dia? Peraturan dan dia punya syarat-syarat dia. Dia punya perjanjian dia antara kamu dengan kerajaan Malaysia, iaitu dengan Kolej Matrikulasi Kedah lah. Okey. Tanda tangan, initial untuk page yang kedua. Initial juga untuk page yang ketiga. Initial untuk page yang keempat. Ada soalan lagi? Soalan lagi kan? Page yang keempat. Initial untuk page yang kelima.
Dan page yang ke-6, okey, yang ni tanda tangan pelajar, yang dekat bawah tu saksi untuk pelajar. Yang saya sebut tadi lah, sama ada pengetua, penolong kanan, penghulu dan sebagainya, iaitu penjawat awal yang grade A. Okey, tanda tangan penjamin. Tanda tangan penjamin iaitu waris kamulah. Kalau kamu duduk dengan mak ayah, suruh ayah yang sign. Jangan duduk suruh mak pula. Ayah kata, tak mau suruh mak hang. Tapi dah duduk dengan mak ayah, bagi ayah tu sign dekat situ. Okey, lepas tu saksi, nak bagi yang sama pun tak apa, orang lain pun tak kisah. Tapi dua-dua salinan mesti tempat yang sama, saksi yang sama. Okey, habis. Ruangan kat bawah tu tak payah duk isi apa. Okey, so selesai untuk borang perjanjian. Soalan tadi untuk Zuan tu, maksudnya Zuan tanya apa tadi Zuan? Zuan tanya apa tadi? Zuan tanya boleh tak list doktor pula dah. Dokumen yang perlu disahkan dari saksi tu. Yang tadi lah. Kalau dokumen yang dokumen-dokumen yang lain tu, yang surat tawaran, salinan sijil SPM tu lah. Sijil surat beranak dengan surat kad pengenalan dengan pengesahan akaun. Okey, seterusnya Noliana, dia tanya, Assalamualaikum Puan, untuk PDT sesi 2019-21 ada terlibat pendaftaran tak? Maksudnya? Oh, maksud kamu nak daftar semester ketiga ke? Ya, Liana akan daftar bersama 575 orang pelajar yang lain pada 8 hari bulan Ogos. Okey, 8 hari bulan Ogos, iaitu pada hari Sabtu. Okey, Jiva datang lagi ya. Jiva tanya soalan, Bank Rakyat bila mesti kena buat Puan sebelum pendapat? Ya, betul. Jiva buat sekarang. Sekarang tutup ni. Tutup line ni terus pergi buat. Okey, buat segeralah Jiva lah. Jangan tunggu nak daftar baru nak buat, nanti takut kelang kabut terlupa habis-habis. Okey, buat terus. Okey, sebab nanti bila online 29 bulan tu, pelajar-pelajar nak kena isi nombor akaun Bank Rakyat tu. Okey, seterusnya daripada Nur Syasha, Puan, untuk pelajar yang akan sambung semester 3 dan 4 akan daftar online sekali ke dengan pelajar intake baru ke pada 29 Jun? Tak payah. Sebab UR punya maklumat dah ada dalam sistem. UR pergi bayar yuran saja. Kemudian pada 8 hari bulan Ogos datang untuk daftar. Okey? Okey, Zuan tanya lagi. Kalau tulis salah kena potong saja kan? Atau kena buat tanda-tanda kecil kat tepi? Pelajar saja ke? Okey, kalau waris yang salah, potong hak waris, buat tanda-tanda kecil kat sikit-sikit. Okey? Bagus Zuan. Ni confirm dah ni. Ni bakal for flat. Confirm dah. Dia tanya soalan tu sebab dia dah check dah apa benda yang dia tak clear kan. Okey. Seterusnya Jiva, ni dia, ni ranking for flat yang seterusnya. Jiva pula Cop pengesahan dari siapa Puan? Cop pengesahan Jiva boleh pergi kat sekolah, minta daripada pengetua atau penolong kanan ataupun mana-mana penjawat awam yang kelas pertama, grade A lah. Kelas A. Okey. Tirina, boleh dapat di sekolah menengah? Oh, dia tolong jawab dekat Jiva. Bagus Tirina. Inilah bakal for flat ni yang akan membantu warga matrikulasi. Okey, Syafiqah muncul semula ke Syafiqah lain pula? Okey, Syafiqah, Assalamualaikum, pengesahan sijil SPM. Kalau kita minta dari penghulu boleh ke? Boleh. Tadi jawab lagi lah. Sebab dokumen surat tawaran sijil lahir dan lain-lain saya ambil cop pengetua sekolah SMK dan bukan dari penghulu lah. Tak apa, jangan susah hati. Ambil je mana-mana tak apa. Tadi saya bagi pilihan. Sehari je nak cop dalam tu, pengetua sebelah, penghulu sebelah. Tak, seorang saja. Tak ada masalah. Nah, Syafiqah, boleh. Kalau dah buat, dah minta pengetua, settle lah. Tak payahlah penghulu. Kalau tak buat lagi, rasa penghulu duduk dekat dengan rumah, bagilah penghulu. Okey, dokumen mana yang perlu cop pengesahan? Jiva, tadi saya sebut, tapi saya ulang sekali lagi. Surat tawaran, sijil lahir kad pengenalan, pengesahan akaun Bank Rakyat dan sijil SPM. Okey. Zuan muncul pula Zuan. Hampa ya duduk ada kat sini gamaknya. Surat tawaran perlu ke buat pengesahan dari saksi? Ya, buatlah pengesahan sebab kamu buat salinan kan? Buat salinan kena ada pengesahan. Okey. Adeline Sid, IC dan surat beranak perlu tampal atau boleh kelipkan saja? Tolong tampal. Sebab bahagian matrikulasi dah teruk-teruk buat kotak tu. Jadi janganlah mensia-siakan kotak tersebut. Ambil gam, boboh-boboh, lekat. Okey?
nampak kemas lah. Kalau kepit tu, kalau ada orang beretus sikit, dia pelanting keluar. So, rosak lah nanti. Okey, so seterusnya Syafiqah lagi. Syafiqah tanya, saya tak terbawanya CJ-SPM waktu minta job pengetua tadi. Tak apa ke untuk CJ-SPM ambil job JKK Blok kediaman je? Ada JKK Blok tak boleh. JKK tak boleh. Okey, penghulu boleh. JKK tak boleh. Syafiqah pergi sekolah balik lah. Alah, ulang pergi banyak kali. Lepas ni masuk matrik tak pergi dah sekolah. Tak dan. Okey. Jiwa puan perlu melakukan medical check-up. Tak payah. Medical check-up tak perlu. Okey. Okey, seterusnya Wan Zuhaidi. Puan pelajar semester 3 dan semester 4 perlu daftar online ataupun hanya bayar yuran saja? Bayar yuran sahaja. Online tak bayar sebab maklumat kamu dah ada dalam sistem. Okey. Yuran semester 3 boleh start bayar bila puan? Yuran semester ketiga. Yuran semester ketiga dah boleh pergi kat bank lah. Kamu start minggu depan hari Isnin. Okey. Okey, seterusnya Nurul Syairah dia tolong jawab lah tu. Bayar yuran saja. Betul. Okey. So last daripada Halwa Jannah. Resit dan pengesahan nombor akaun itu berbeza ke puan? Ya, berbeza. Sebab resit tu, kan bila kamu nak buka akaun tu, kamu tulis kan? Kamu tulis dekat resit yang kecil tu kan? Macam slip tu dia ada helaian-helaian berkarbon dia tu. Yang tu kita tak mau. Minta dekat bank, bagi tahu kata nak pengesahan akaun bank rakyat. Dia akan bagi satu salinan. Ada yang dia buat macam dalam bentuk surat. Dia nyatakan dekat situ nama kamu, nombor akaun kamu. Dia akan bagi yang tu. Yang tu yang kita nak guna. Okey. Okey, seterusnya ada lagi daripada Syafiqah. Oh, dia jawab, iyalah dia akan pergi kat sekolah. Pergilah Syafiqah. Okey. Okey, so ada apa-apa soalan lagi tak? Kalau ada, kita sambung. Kumpul soalan dan janganlah kecewa untuk terus bersama-sama dengan saya dan tim Kolej Matrikulasi Kedah yang akan terus bersama-sama dengan pelajar-pelajar yang baru menerima tawaran untuk sambung belajar di Kolej Matrikulasi Kedah pada tarikh-tarikh yang saya nyatakan tadi. Saya ulang sekali lagi iaitu pada 28 hari bulan 6, 10 pagi, 5 hari bulan 7, 10 pagi, 12 hari bulan 7, 10 pagi, 19 hari bulan 7, 10 pagi dan yang terakhir 26 hari bulan 7, 10 pagi. Dan kita akan bawa bersama-samalah dengan pihak pengurusan dan sebagainya. Okey, jadi saya nak ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar yang telah berjaya ke matrikulasi. Dan terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama sehingga saya tamatlah. Jadi saya rasa setakat itu saja. Sekian, saya mohon maaf lah kalau ada sebarang kekurangan dan saya sudahi dengan sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Senang hatinya.